Selamat sejahtera, nama saya Teh Muli Maniwalu. Hari ini, mari kita akan tanya apakah pendapat orang awam mengenai kes pembuangan bayi yang berlaku di Malaysia. Jadi kita ingin tahu apakah kesan pembuangan bayi di mana mereka boleh mendapat bantuan jika mereka hamil. Seterusnya, apakah undang-undang pembuangan bayi dan pembunuhan bayi? Untuk perkembangan lanjut kita langsung bersama saya sekarang ialah Puan Nur Syakirin binti Azri. Apa khabar Puan? Khabar baik. Minta maaf Puan ganggu. Jadi kita tahu di Malaysia banyak berlaku kes pembuangan bayi. Jadi saya nak bertanya tentang kesan pembuangan bayi. Kalau kesan psikologi pembuangan bayi ni, kita boleh tengoklah orang tu akan rasa kesal dan risau sebab dia buat sesuatu yang salah kan, iaitu membuang bayi. Lepas tu keyakinan diri dia pun akan dia kurang keyakinan diri sebab masyarakat sekeliling pun agak pandang rendah dekat dia. Baik, soalan seterusnya, di mana mereka boleh mendapat bantuan jika mereka hamil? Kalau mereka hamil, bantuan yang terdekat adalah ibu bapa lah. Ibu bapa mesti kena bagi sokongan, jangan terus caci je bila mereka dapat tahulah yang anak mereka tu hamil. Lepas tu, di samping tu mereka juga boleh pergi hospital yang terdekat untuk mendapatkan bantuan daripada doktor-doktor. Okey, soalan akhirnya Puan, undang-undang pembuangan dan pembunuhan bayi di Malaysia. Undang-undang pembuangan bayi ni, orang tu akan dipenjarakan 20 tahun. Baik Puan, terima kasih Puan.
Sama-sama. Ini hanya untuk saya. Terima kasih kerana menonton video saya. Terima kasih. Hari ini saya nak tanya ada 3 soalan. Pertama soalan adalah apakah kesan pembuangan bayi? Kesan dia kehilangan hukuman, kecelakaan Yang kedua, di mana anda boleh mendapatkan bantuan jika anda amali? Jadi jumpa kaunseling sekolah, guru besar, doktor dan anggota kesihatan, klinik dan jabatan kebajikan. Soalan ketiga, implikasi undang-undang pembunuhan dan pembuangan bayi. Anak yang dibuang akan dilindungi dan dijaga. Ibu bapa yang boleh mendapat bantuan atau nasihat mengenai anak mereka yang tidak dapat dikawal dengan baik. Anak ini akan ditahan di tempat yang dibenarkan di bawah kuasa mahkamah. Selamat sejahtera. Hari ini saya nak tanya pasal di manakah anda boleh mendapatkan bantuan jika anda menjadi hamil? Dari pendapat saya akan memberitahu ibu bapa jika saya mengetahui saya dah hamil, dan selain itu saya akan memberitahu guru kat sekolah ataupun kaunselor sekolah, dan saya boleh dapat bantuan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat yang paling berdekatan, dan akhir sekali saya pun boleh dapat bantuan dari anggota doktor ataupun anggota kesihatan di klinik kesihatan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya, Sansika Kumar, wakil dari Politeknik Seberang Perai, ingin menyediakan sebuah dokumentasi tentang isu pembuangan bayi yang semakin serius menular di negara kita. Hari ini kita akan membincangkan tentang kes pembuangan bayi yang berluasa pada masa kini. Kes pembuangan bayi di negara kita adalah satu isu yang serius dan harus ditangani dengan segera. Mari kita lihat apa pendapat orang awam mengenai isu pembuangan bayi yang berlaku di Malaysia. Untuk perkembangan lanjut, saya bersama Puan Kanahi Mariam sekarang. Apa khabar Puan? Maaf mengganggu ya. Khabar baik. Okey. Seperti sedia maklum, kes pembuangan bayi di negara kita semakin meningkat. Jadi, saya nak tanya Puan tentang apakah punca berlaku sebegini? Pada pendapat saya, punca berlakunya kes pembuangan bayi ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan agama di kalangan remaja pada masa kini. Sebab pendidikan agama ini mengajar manusia tentang norma-norma hidup. Apabila mereka kekurangan pendidikan agama dan tidak mengetahui batasan dalam kehidupan mereka seharian, inilah yang menyebabkan berlakunya isu-isu yang serius sebegini. Soalan seterusnya, apakah langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan penularan kes tersebut? Pada pendapat saya, penularan kes ini boleh dikurangkan dengan mengadakan pendidikan seks di sekolah daripada peringkat awal, iaitu daripada sekolah rendah sehinggalah ke sekolah menengah, untuk memberi pendedahan kepada kanak-kanak dan juga remaja tentang risiko-risiko yang akan mereka alami akibat seks bebas ataupun pergaulan yang tiada batasan. Boleh menyebabkan risiko-risiko. Apabila mereka mengetahui risiko, kemungkinan besar mereka akan takut terjebak ke dalam kegiatan maksiat dan sebagainya. Puan, soalan akhir, apakah undang-undang kes pembuangan bayi dan pembunuhan bayi? Apakah undang-undang Kes pembuangan bayi dan pembunuhan bayi. undang-undang yang boleh diambil terhadap kes pembuangan bayi dan pembuangan bayi ini ialah, setahu saya, kes pembuangan bayi dan dikenakan kanun di bawah kanun
penyiksaan, iaitu mereka mengenakan denda sehingga RM5,000 ataupun penjara 10 tahun atau kedua-dua sekali. Jadi pada masa ini undang-undang di negara kita boleh dikatakan tidak begitu berat. Mungkin undang-undang ini boleh dipertingkatkan ataupun diperketatkan dengan hukuman yang lebih setimpal. Hanya bukan di kalangan lelaki, perempuan, tetapi juga bagi lelaki yang bertanggungjawab. Dan ini boleh mengurangkan kes isu-isu ini terus mengular di dalam masyarakat kita pada masa ini. Terima kasih Puan untuk berkongsi pendapat dan meluangkan masa bersama. Sama-sama. Itu sahaja daripada saya Sansika Kumar. Terima kasih menonton video saya. Perbuatan membuang bayi di merata-rata tempat adalah satu jenayah yang amat zalim dan keji serta lebih hina tarafnya daripada haiwan. Malah, haiwan lebih baik daripada itu kerana mengasihani dan memelihara hana dan sanggup mati demi keselamatan dan nyawa anak-anak. Inilah kesannya apabila rohani seseorang tidak diisi dengan ajaran agama. Langkah yang lebih berkesan perlu diambil oleh semua pihak untuk membendung gejala sosial itu agar tidak ada lagi anak-anak luar nikah yang dilahirkan terbiar dan tidak mendapat kasih sayang yang sewajarnya. Salah satu langkah adalah peranan ibu bapa bagi mengatasi masalah ini dari terus berpanjangan. Para ibu bapa seharusnya memberi perhatian, kasih sayang dan bimbingan yang penuh kepada anak-anak mereka, lebih-lebih lagi pada peringkat remaja. Manusia perlu memenuhi keperluan peringkat asas atau keperluan ayat atau fisiologi terlebih dahulu sebelum timbul keperluan peringkat berikutnya, iaitu keperluan keselamatan. Seterusnya, keperluan kasih sayang dan diikuti pada peringkat berikutnya, keperluan peringkat kediri. Peringkat yang terakhir adalah sempurnakan diri. Berdasarkan teori ini, kasih sayang diletak pada peringkat ketiga di mana memberi gambaran bahawa penghargaan dan kasih sayang sangat penting kepada manusia, lebih-lebih lagi di peringkat remaja. Sekiranya ibu bapa kurang atau tidak memberi kasih sayang yang secukupnya, maka anak-anak akan mencari kasih sayang tersebut dari orang lain seperti rakan sebaya. Oleh itu, ibu bapa mestilah memainkan peranan yang penting dalam membentuk sahsia diri anak-anak mereka supaya tidak terjerumus ke lambah maksiat seperti seks serambah. Perempuan ini harus digelandang ke ruang reskrim Polsek Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Perempuan yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga ini ditangkap di rumahnya karena telah membuang janin yang dikandungnya. Penangkapan tersangka berawal dari ditemukannya jasad bayi yang dibungkus kardus di selokan kompleks Jalan Matematika. Warga curiga karena bungkusan yang sudah teronggok selama 2 hari itu mengeluarkan bau tak sedap. Terus si ada ini nih, dia maksain buka tuh, disuruh buka sama yang lain. Pas dibuka tahu ada jari. Oh, jari. Terus udah itu? Pas tahu ada jari, baru tuh pada manggil ini RT RW. Udah manggil RT RW, baru manggil polisi satpamnya nih. Polisi berhasil membongkar identitas pelaku karena aksi pelaku terekam kamera CCTV kompleks dan dikenali oleh warga sekitar. Ya, untuk motif intinya dalam arti dia tidak mau diketahui orang dan mungkin dengan hasil hubungan gelap ataupun dia malu ataupun ya akhirnya berbuat suatu aborsi. Statusnya sendiri belum. Sementara belum nikah. Polisi masih memburu kekasih pelaku yang masih buron. Sementara itu akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Berakhir sudah aksi bejat pria berusia 45 tahun ini. Warga desa Temon, Ponorogo, Jawa Timur ini 6 bulan lebih mencabuli anak tirinya. Bahkan kini anak tirinya yang masih berusia 15 tahun hamil 4 bulan. Pelaku leluasa mencabuli anak tirinya lantaran istrinya bekerja di Surabaya dan jarang pulang. Aksi pelaku terbongkar saat istrinya pulang ke Ponorogo dan curiga melihat perut anaknya yang membuncit.
Korban tak bisa menolak perbuatan ayah tirinya. Pelaku selalu mengancam akan menceraikan ibunya jika korban tak mau memenuhi nafsu bejat pelaku. Dan ada tekanan dari korban kepada korban, dari tersangka kepada korban, kalau tidak melakukan akhirnya akan diancam, baik rumah tangganya bubar, baik kepada keamanan kepada korban tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.